Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur Surah An-Nas menerusi tafsir fi zilalil Quran. Surah An-Nas. An-Nas dikenali juga dengan surah manusia. Surah ini berada di bawah kategori surah Makkiyah. Ini merupakan surah yang ke-114 di dalam Al-Quran dan merupakan surah yang terakhir di dalam Mashaf. Jumlah bagi surah ini adalah 6 ayat keseluruhannya. Mari kita perhatikan dari aspek asbabun nuzul bagi surah ini. Asbabun nuzul surah ini adalah bersama dengan asbabun nuzul surah Al-Falaq. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengalami sakit tenat. Lalu datanglah 2 malaikat kepadanya. Satu duduk berhampiran kepalanya dan satu lagi duduk di sisi kakinya. Malaikat yang duduk di sisi kakinya berkata kepada malaikat yang duduk berhampiran kepalanya, "Apa yang engkau nampak?" Jawab malaikat itu, "Guna-guna." Dia bertanya lagi, "Apa itu guna-guna?" Dia menjawab, "Guna-guna itu adalah sihir." Lalu ditanya lagi, "Sihir siapa?" Dijawabnya, "Sihir kepunyaan Labid bin Asam al-Yahudi." Dia bertanya lagi, "Di mana ia?" Dia menjawab, "Di perigi keluarga fulan, di bawah batu di dalam perigi itu. Pergi ke sana dan perintahkan mereka bagi menguras airnya dan mengangkat batunya serta mengambil gulungan itu lalu dibakar." Pada pagi harinya, Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir dengan beberapa orang pergi ke perigi itu. Apabila sampai di situ, mereka mendapati airnya seperti air inai. Mereka pun menguras airnya, kemudian mengangkat batunya serta mengambil gulungan itu dan membakarnya. Ternyata, di dalamnya terdapat 11 simpulan benang. Lalu turunlah kepadanya 2 surah ini. Setiap kali beliau membaca ayat ini, satu simpulan benang itu pun terbuka. Kita perhatikan apakah intipati surah An-Nas. Terdapat 2 intipati utama daripada surah An-Nas. Yang pertama, kewajipan bagi setiap manusia berlindung hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan yang kedua, kejahatan yang akan merosakkan akhlak manusia adalah kejahatan iblis. Sama ada syaitan yang terdiri daripada jin mahupun manusia. Apakah kelebihan surah An-Nas? Terdapat 4 kelebihan surah An-Nas. Yang pertama, menerusi hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tidakkah kamu memerhati ayat-ayat yang turun semalam, yang tidak ada sama yang sepertinya?" Yang ini dari segi kelebihannya tidak dapat ditandingi, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga selalu membaca 3 surah yang ini dikenali dengan 3 kul setiap kali selepas baginda solat 5 waktu. Baginda juga mengamalkan membaca 3 kul sebelum tidur dan baginda menyapunya ke seluruh badannya. Dan yang keempat, Rasulullah SAW membaca 2 surah, iaitu surah An-Nas dan Al-Fatihah semasa baginda disihir oleh orang Yahudi, dan dengan izin Allah, kesan sihir tersebut pun hilang. Tafsir surah An-Nas. Ayat pertama, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia. Ayat yang kedua, Malikin nas, yang menguasai sekalian manusia. Ilahin nas, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Ayat yang kelima,
Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Daripada surah ini yang mempunyai 6 ayat keseluruhannya, daripada tafsir fi zilalil Quran, dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama adalah penafsiran daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Di dalam surah ini, permohonan perlindungan dipanjatkan hanya kepada Allah, yakni Tuhan yang memelihara manusia, yang memerintah manusia dan yang disembah oleh manusia. Dan perkara yang dipohon ialah perlindungan dari kejahatan syaitan yang datang dan menghilang, di mana syaitan itu membisik kejahatan di dalam hati manusia, iaitu syaitan jin dan juga syaitan manusia. Seterusnya, untuk memohon perlindungan kepada Allah, yakni Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia dan selayaknya disembah oleh manusia itu, ialah dengan menghadirkan saat-saat Allah yang agung yang dapat menolak segala kejahatan umumnya dan kejahatan syaitan pembisik yang datang dan menghilang khususnya. Kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan konsep mencari perlindungan pada Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan mencari perlindungan hanya pada Allah? Ar-Rabbu ialah sifat Allah yang memelihara, membimbing, mengarah, menjaga dan melindungi. Manakala Al-Malik ialah sifat Allah yang memiliki, memerintah dan mentadbir. Manakala Al-Ilahi ialah sifat Allah yang menguasai segala-galanya. Dan semua sifat-sifat ini berkuasa memberi pertolongan dari kejahatan-kejahatan yang meresap di dalam hati manusia yang tidak mengetahui bagaimana hendak menolak kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Allah ini adalah Tuhan, pemelihara dan pelindung segala makhluk, pemerintah segala makhluk dan penguasa segala makhluk. Tetapi di sini, Allah disebut khusus sebagai pemelihara dan pelindung manusia, pemerintah manusia dan Tuhan yang disembah manusia, supaya manusia merasa begitu hampir kepadanya dalam detik-detik mencari perlindungan dan naungan. Allah telah mengarahkan Rasul-Nya SAW dan sekalian umatnya supaya mencari perlindungan dan naungan padanya dengan menghadirkan pengertian-pengertian dari sifat-sifat tersebut. Semoga melindungi mereka dari kejahatan yang sangat halus jejak langkahnya, yang tidak terdaya ditolaknya, melainkan dengan pertolongan Allah, pemerintah dan penguasa yang maha agung. Kerana kejahatan yang halus itu menyerang mereka tanpa disedari dan mendatangi mereka dari arah yang tidak terfikir oleh mereka. Itu merupakan penafsiran ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian yang kedua untuk surah ini dari segi penafsiran ayat yang keempat sehingga ayat yang keenam. Penafsiran bagi ayat yang keempat hingga ayat keenam ialah tertib susunan ini membangkitkan kesedaran dan perhatian untuk mengenal hakikat syaitan pembisik yang datang dan menghilang dan cara-cara ia bekerja, bagaimana ia melaksanakan kejahatannya sebagai persediaan untuk menolak dan mengawasi gerak langkahnya. Apakah yang dimaksudkan dengan bisikan syaitan? Apabila seorang itu menyedari bahawa syaitan yang tidak nampak itu membisikkan kejahatan di dalam hati manusia secara halus dan tidak dapat dilihat,
Begitu juga apabila ia menyedari adanya manusia yang dapat menyerap ke dalam dada dan menaburkan kejahatan di dalam hati manusia, sama seperti syaitan yang tidak nampak itu, maka ia akan bersiap sedia untuk mempertahankan dirinya dari kejahatan itu. Kerana ia telah mengetahui tempat persembunyian, pintu dan jalan masuk syaitan-syaitan itu. Kita tidak mengetahui bagaimana berlangsungnya bisikan syaitan, tetapi kita merasakan kesan-kesannya di dalam jiwa dan di dalam realiti hidup kita. Kita sedar bahawa pertarungan di antara Adam dan Iblis adalah satu pertarungan yang amat lama. Kita sedar bahawa syaitan telah mengisytiharkan perang berterusan, iaitu satu pengisytiharan yang lahir dari tabiat jahat yang ada di dalam dirinya dan lahir dari sifat-sifat angkuh, hasad dengki dan dendam kesumatnya terhadap manusia. Kita juga sedar syaitan telah meminta kebenaran dari Allah untuk memerangi manusia, dan permintaan itu telah diluluskan Allah kerana suatu hikmah yang diketahuinya. Walau bagaimanapun, Allah tidak membiarkan manusia mengharungi perjuangan itu tanpa senjata. Malah ia telah menjadikan keimanan sebagai perisai untuk mereka, zikir sebagai kelengkapan perang, dan doa memohon perlindungan sebagai senjata. Andainya manusia itu lupakan perisai, kelengkapan dan alat senjatanya, maka dialah sahaja yang patut disalahkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu duduk mencangkung di atas hati manusia. Apabila manusia menyebut nama Allah, ia akan mengundurkan diri, dan apabila manusia lalai, ia akan membisikkan kejahatan. Mengenai syaitan manusia pula, kita memang mengetahui dan mengenali banyak dari hasutan-hasutan dan bisikan-bisikan mereka yang jahat. Malah kita tahu bahawa di antara hasutan dan bisikan jahat manusia itu, ada yang lebih buruk dari hasutan dan bisikan syaitan. Mereka terdiri dari teman-teman jahat yang menaburkan kejahatan ke dalam hati dan akal kawannya tanpa disedari dan diawasi olehnya kerana ia teman yang dipercayai. Antara lain pegawai-pegawai atau orang-orang dalam pemerintahan yang mengelilingi para pemerintah yang membisikkan fikiran-fikiran yang jahat kepada mereka sehingga mereka bertindak ganas dan zalim terhadap rakyat jelata negerinya. Antara lain tukang-tukang umpat yang menabur fitnah, yang pandai bermadah dengan kata-kata yang indah dan licin hingga apa yang dikatakannya itu kelihatan seolah-olah amat benar dan tidak dapat dipertikaikan lagi. Juga terdapat penjual-penjual nafsu yang masuk dari pintu-pintu naluri dengan gaya yang amat menarik yang tidak dapat ditolak melainkan dengan kesedaran hati nurani dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana terdapat berpuluh-puluh jenis manusia, pembisik kejahatan yang datang dan menghilang, yang membuat perangkap-perangkap kejahatan dan menyeludupkan ke dalam hati manusia. Mereka adalah lebih jahat dari syaitan-syaitan yang tidak nampak dan lebih halus dari jejak langkahnya. Apakah sifat utama syaitan? Manusia memang tidak berupaya untuk menolak bisikan-bisikan kejahatan yang halus. Kerana itu Allah menunjukkan perisai dan alat-alat senjata kepada mereka supaya mereka dapat menempuh pertarungan yang dahsyat itu. Syaitan pembisik itu telah disifatkan dengan kelakuan, yakni datang dan menghilang. Ini adalah satu isyarat yang mengandungi tujuan. Kerana dari satu segi, sifat itu menunjukkan bahawa kelakuan syaitan itu lebih suka bersembunyi, menunggu peluang. Andainya terbuka, ia akan meresap masuk perlahan-lahan, membisikkan kejahatan-kejahatannya. Dan dari satu segi yang lain pula, menunjukkan satu kelemahan syaitan apabila berdepan dengan mereka yang sedar dan siap siaga mengawal pintu hatinya. Oleh kerana itu, semua pembisik-pembisik kejahatan, sama ada dari syaitan yang tidak nampak atau dari syaitan-syaitan manusia, apabila dilawan, mereka akan berundur menyembunyikan diri sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah manusia menyebut nama Allah? Ia akan mengundurkan dirinya, dan apabila manusia lalai, ia akan membisikkan kejahatan. Jadi isyarat ini boleh menguatkan hati seseorang untuk menghadapi syaitan pembisik kejahatan, kerana ia bersifat datang dan menghilang, iaitu bersifat lemah apabila ia berdepan dengan alat senjata orang mukmin di medan pertempuran.
Dari satu segi yang lain, pertarungan dengan syaitan merupakan satu pertarungan lanjut yang tidak akan tamat. Syaitan selama-lamanya menunggu peluang untuk menyerang manusia di saat-saat kelalaian, dan pertarungan itu akan terus meletus. Sekali kalah dan sekali menang. Hingga sampai kepada hari kiamat sebagaimana digambarkan di berbagai-bagai tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya ialah gambaran yang menarik dalam surah Al-Isra' yang berikut. Dengan maknanya, dan kenangilah ketika kami beriman kepada para malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sekalian pun sujud, kecuali Iblis. Ia berkata, adakah wajar aku sujud kepada orang yang telah engkau ciptakannya dari tanah? Dan dia berkata lagi, terangkanlah, inikah orang yang telah engkau muliakan lebih dariku? Sesungguhnya jika dapat engkau memberi tempoh kepadaku sehingga hari kiamat, niscaya akan kusesatkan zuriatnya, kecuali sebahagian yang kecil. Lalu Allah menjawab, baiklah, pergilah. Sesiapa dari mereka yang mengikut engkau, maka neraka Jahannamlah balasan yang sungguh padan untuk kamu. Dan kejutkan dengan suaramu sesiapa sahaja dari mereka yang dapat engkau lakukan. Dan kerahkan angkatan berkudamu, dan kerahkanlah angkatan jalan kakimu untuk menyerang mereka. Dan berkongsilah harta benda dan anak-anak pinak dengan mereka dan kemukakan janji-janjimu kepada mereka. Dan sebenarnya, tiada apa yang dijanjikan syaitan kepada mereka, melainkan hanya tipu daya sahaja. Sesungguhnya, engkau tidak mempunyai kuasa untuk menguasai hamba-hamba kesayanganku. Dan cukuplah Tuhanmu itu menjadi penjaga. Inilah gambaran perjuangan dan motif-motifnya yang jahat. Sama ada perjuangan secara langsung dari syaitan atau perjuangan melalui manusia-manusia yang menjadi ejen-ejennya. Dan dalam perjuangan itu, manusia akan tetap merasa ia tidak terus kalah. Kerana Tuhan yang memelihara dan menguasainya, dan Tuhan yang disembahnya itu tetap berkuasa di atas seluruh makhluknya. Walaupun Allah membenarkan Iblis melancarkan peperangan menentang manusia, tetapi ia tetap menguasai Iblis itu. Ia hanya membiarkan syaitan itu menakluk orang-orang yang lalai dari Tuhan mereka sahaja. Sedangkan orang-orang yang mengingati Allah akan terselamat dari kejahatan dan bisikan syaitan yang halus. Kini jelaslah bahawa kebaikan itu haruslah bersandar kepada kekuatan dan hakikat ilahi yang sejati, yang tiada kekuatan dan hakikat yang lain darinya. Dan pastilah bersandar kepada Allah, yakni Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memerintah, dan Tuhan yang disembah. Sedangkan kejahatan pula bersandar kepada bisikan Iblis yang datang dan menghilang, yang lemah bila ditentang, yang mundur ke belakang bila ditempur, dan yang tewas di hadapan pelindungan dan naungan Allah. Ini adalah satu kefahaman yang paling sempurna terhadap hakikat kebaikan dan kejahatan, di samping merupakan sebaik-baik kefahaman yang dapat memelihara hati dari kekalahan dan dapat mengisikannya dengan bekalan kekuatan, kepercayaan dan keyakinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.